Warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu sekalung kasturi buat Ketua Hakim, Hakim yang bijaksana, dan juga Sri Kandi KPP, dan seterusnya juga sejambak bunga mawar saya semburakan buat anda yang membenarkan halwa telinga anda mendengar apa yang saya ingin katakan. Ada orang hidup untuk mati. Ada orang mati untuk hidup. Perbidalan Melayu, peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa hidup umpama roda, sekali kita ke atas, sekali kita ke bawah. Ada setengah mengatakan bahawa hidup ibarat pentas, kita berlakon di atas pentas. Dan terkadang ada orang kata mati ibarat tidur selamanya. Jadi banyak sangat perbidalan, banyak sangat intipati, banyak sangat perkara yang terlibat bila kita memperkatakan perkara hidup dan juga mati. Hari ini saya ingin berkongsi bersama anda pengalaman saya sebagai seorang yang hidup menuju kepada satu situasi yang hampir mati. Baiklah, cerita ini bermula semasa 4 tahun lepas saya berada di Taman Negara di Pahang. Masa itu saya dengan isteri saya, kami berkelak. Apabila isteri saya pergi dengan anak-anak saya untuk melihat alam fauna dan flora yang begitu mengagumkan, saya amat tertarik dengan satu tasik yang begitu menawan hati, yang begitu cantik, yang begitu murni airnya. Mengalir airnya, tuan-tuan dan puan-puan, ibarat mendamaikan jiwa. Apatah lagi, di kawasan tasik itu turunlah berbagai daun kecil-kecil yang begitu mencingkam, yang buat saya begitu terkesima dengan apa yang saya lihatkan. Sebagai seorang yang begitu terpuja dengan apa di depan mata saya, maka saya berfikir bagus saya terjun dalam telaga ini, sebab kelihatannya tasik ini, sebab kelihatannya cetek. Maka itulah yang saya lakukan. Saya persiapkan diri saya. Saya tidak fikir apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan, sebab hari itu ialah hari yang biasa, hari yang tenang, hari yang menggembirakan. Saya tidak fikir apa-apa. Saya tidak fikir yang paling tidak saya fikirkan ialah apa yang buruk bakal terjadi. Saya tidak fikir apa-apa, tuan-tuan. Dan betul, pada pandangan mata saya, air itu begitu cetek. Saya tidak berani untuk terjun ke sebarang sungai, telaga atau perigi disebabkan saya tidak boleh berenang. Akan tetapi, pada penghayatan saya, tasik itu amat cetek. Maka bush, saya terjun ke dalam tasik tersebut. Apabila saya terjun ke dalam tasik tersebut, saya teruja disebabkan kaki saya tidak mencecah dasar air. Saya terkapai-kapai, tidak tahu apa ingin saya lakukan. Saya terkapai-kapai. Saya cuba cari tali, saya tak jumpa tali. Saya cuba cari daun, saya tak dapat jumpa daun. Saya di tengah-tengah air. Dan air itu membawa saya dikit demi dikit ke arah gaung yang tidak jauh daripada diri saya. Dan saya dapat dengarkan gaung itu memanggil saya dengan deruan yang begitu berat sekali. Bush, bush, bush. Itu bush pada pendengar tuan-tuan. Pada saya itu bagian berkata, sini kau, masa kau dah tamat. Sini kau, masa kau dah tamat. Saya terkapai-kapai, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mencari apa-apa yang perlu saya cari, tapi tak jumpa. Dalam terkapai-kapai itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya bercakap dengan diri saya sendiri. Ari, ini mungkin masa kau. Ini mungkin masa kau, Ari. Masa kau dah tiba. Dan sekarang, dalam masa 2-3 minit ini, engkau akan lenyap dalam muka bumi. Saya sempat berkata dengan diri saya. Ini bukan satu perkara yang saya andaikan dalam pembidato ini. Ini memang benar, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mempunyai 2-3 minit untuk berkata pada diri saya. Disebabkan saya tidak ada pilihan ketika itu, disebabkan saya kelemasan dalam ketika itu, terus saya berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan, kalau hari ini hari aku rela kau ambil.
Sebab aku tidak boleh buat apa-apa. Tangan aku terlalu pendek untuk sampai ke tebing. Akhirnya, dalam keadaan saya melepaskan diri saya kepada Allah, sesuatu yang menakjubkan berlaku, tuan-tuan. Saya bukan tidak lihat tiap-tiap daun yang turun. Saya bukan tidak dapat lihat awan yang berarak di depan mata saya. Akan tetapi apabila serah itu berlaku, daun-daun yang turun, tuan-tuan, menjadi bagaikan belian-belian yang turun satu persatu dan begitu lambat sekali. Awan ini, tuan-tuan dan puan-puan, bagaikan sutra emas. Tapi dalam keadaan saya begitu taksub, begitu saya terkesima dengan apa saya lihat. Entah bagaimana otak saya bercakap dengan diri saya, "Ari, capai urat itu." Maka sederas mungkin saya capai urat itu, tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya saya ketebang. Di sini, tuan-tuan dan puan-puan, yang ingin saya simpulkan bahawasanya begini. Tadi saya berkata ada orang hidup untuk mati, ada orang mati untuk hidup. Contohnya, orang yang hidup dengan segala kelengkapan yang ada, tangan, kaki, mata, telinga, usaha, tenaga, kesihatan yang Tuhan berikan, sanggup membunuh diri disebabkan cinta dan wang. Ini sebuah biadab pada nyawa yang Tuhan berikan kepada kita. Kedua, tuan-tuan, orang yang mati untuk hidup. Kita lihat apa yang berlaku di Palestin, di mana anak-anak yang pecah tangan, pecah otak, nyawa di dalam timbunan, cuba untuk bernyawa, cuba untuk hidup, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi dunia ini begini, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia tidak selalu seimbang, ya? Orang yang hidup selalu akan dimatikan. Orang yang nak mati, yang penuh dosa, selalu dihidupkan. Dari itu, tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah, hidup ini bukan percuma. Allah tidak wujud disebabkan dia harus ada. Kita sebagai manusia harus berterima kasih kepada Yang Esa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.